Bahasa Melayu SK Keterwarisan atas bersama dan komitmen yang diberi untuk menjaga perusahaan PBD ini, ya. Semoga semua guru bahasa Melayu sekarang ini dapat melaksanakan pengurusan pelajaran dan PBD dengan lebih cemerlang di tahun 2021. Baik. Okey, saya rasa semua guru-guru bahasa Melayu tahu kot, ya, kenapa PBD penting, ya. Dan dan juga aktiviti yang boleh kita lakukan dalam PBD banyak sebenarnya, ya. Puan Samad, kejap Puan Samad, nak tunjuk balik slide pertama tu, nak ambil gambar. Tak lepas pula. Ni. Ya, kejap ya. Okey. Kejap. Okey dah, teruskan. Kejap ya. Baik. Jadi kalau kita jangan cuma harapan saya jangan pendidikan kepala je. Ya, pendidikan kepala. Saya dulu pun pendidikan kepala. Contoh macam TS25, semua tak tahu dengan TS25 kan. SK Kota Warisan ada join tak TS25? Ada terus. Apa dia Kak? TS25 ada join tak? Sesekali je saya ada masuk dalam YouTube tu lah, dengar apa dia Dulu saya masuk ke dan nilai TS25 tu memang zero pada saya. Zero betul. Betul. Saya terpaksa mentelaah dia punya modul. 7 modul tu saya telaah habis-habisan. Dan akhirnya saya dah dapat jadi DU di peringkat negeri, pergi ceramah. Pelik lah kan? Dalam nilai dia suara rintis kan? Ya, suara rintis dapat pula. Saya masuk bulan 4, bulan 10 jadi suara rintis. Dengar kan? Tapi kita cuba. Jangan pening kepala cikgu. PBD ni petak. Nak tanya, PBD ni maknanya apa? Pentaksiran ke penilaian? Pentaksiran. Pentaksiran yang kata penilaian pentaksiran. Bilik darjah berlakunya di dalam kelas. Bila berlaku dalam kelas, mesti ada bahannya, ada instrumen dia, ada eviden dia. Saya pegang saya punya formula 2000. Ya, 2000 II kan, instrumen. Satu lagi eviden, ya. Okey, baik. Jadi, yang ini dia punya kitab dia. Cikgu dah baca belum? Berapa muka surat? Siapa boleh jawab? Berapa muka surat? Kalau tak tahu muka surat tu maknanya tak baca. Tak baca lah tu. Tak baca lah tu. Saya dah khatam dah. Hebat Puan Samad. Saya buat catat satu persatu. Dan saya punya PowerPoint ni pun berdasarkan isi dalam tu. 113 muka surat. Nanti cikgu khatam saya dah khatam ni. Saya pun tanya Puan Nurita, berapa surat Puan Nurita? Sama dah khatam dah. Saya sebut, dia kata. saya memang saya khatamkan. Dia tahu dia punya isi ujung dia. Okay, baik ya. Jadi, PBD ni adalah melihat kepada perkembangan potensi muda secara lebih menyeluruh, ya, termasuk dia ada nilai murni pun kita kena tengok, ya. Nilai murni, kesedaran sivik, ya, di samping pembelajaran, ya. Jadi bila buat PBD dalam kelas, mestilah ada PDP yang menyeronokkan dan bermakna, ya. Jadi yang ini, dia kata nilai-nilai baik ni rajin, berusaha, amanah, hormat tu adalah PBD tentang pemerhatian. Ya, kita. Baik, nanti jangan risau je bila saya akan tunjuk satu-satu nanti. Okey, melalui PBD, guru dapat kenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pelajaran. Dia pandai baca ke, tak kenal huruf ke, ya. Kemudian kita mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Ada satu kelas kali kita kesan. Bila kita dah kesan semua, kita dah tahu perkembangan dia, kita rancanglah. Mungkin kita kena ubah suai kaedah pengajaran. Guru tahun 6 mengajar tahun 1. Rasanya memang jauh bezanya. Betul tak Ros? Betul. Cuba kita mengajar tahun 6, kemudian masuk mengajar tahun 1. Dan cikgu rancanglah. Rancang dan cikgu mengetahui keberkesanannya dan ambil tindakan. Okey. Ini sudah bagi tadi, ya. Okey. Ini dia cabaran dia. Cabarannya banyak pada guru ke banyak pada murid? Cikgu lain. Saya tak dapat nama kat sini. Okey, cikgu lain? Cikgu PM lain? Apa pula cabarannya?
Setiap manusia ada kata orang ada perasaan malas, letih, betul tak? Itu salah satunya. Kalau cabaran ni apa? Senyap je. Boleh tak jawab? Nak sediakan borang, malas, letih, kan leceh kan, betul tak? Nak sediakan bahan pun kadang-kadang letih. Masa kita buat apa? Kita daripada sekolah, kita adalah suri rumah tangga kan, mana yang telah berdirikan rumah tangga. Kerja banyak. Saya pada kerja-kerja mengajar, kita juga terlibat dengan kerja-kerja pentadbiran kan. Okey, baik. Jadi bagaimana untuk mengendalikannya? Saya cuba share ya. Kalau cuba seperti nampak kan cakap ya, saya cuba share jadual borang dia. Saya dah buat cikgu yang untung ni. Dia dapat dia punya borang dia. Saya cuba sharekan borang kejap. Hilang pun sama. Ya, saya tengah nak ambil yang lain sebab dia dalam benda lain kan. Saya try sharekan borang dia. Harap-harap dah boleh masuklah Excel ni. Nampak tak? Dalam proses mana? Nampak. Nampak nampak. okey. Baik, ini borang yang saya telah reka. Agaknya cikgu boleh nampak tak keseluruhan borang ni? Kita dalam kita kalau kita tengok kita mengajar, kita ada 3 kemahiran kan, lisan, bacaan, penulisan. Kalau cikgu perasan, kita ada tata bahasa dan seni bahasa. Nanti saya tunjukkan di mana letak tata bahasa dan seni bahasa tu. Okey, ini dia punya borang. Cikgu nampak ya, ini nama dia. Okey, ini biasalah. Ini kemahiran dia. Cikgu kena rujuk DSKP cikgu ya. Benda ni saya ambil pada DSKP ni. Ya, DSKP. Jadi, satu kemahiran saya buat sampai 6 TP dia. Ya. Ni kemahiran yang kedua, 1.12, ni 1.13. Tiap-tiap kemahiran ni ada yang dia tak, betul tak? Betul ke tidak? Betul. Siapa boleh refer? 1.1 ni apa? Ada bawa buku tak? Allah, buku tak bawa. Sekejap ya, saya semak sekejap. Sorry je ya, saya pusing-pusing sekejap tau. Okey. Ya. Saya semua siap ni kat sini. Okey. Satu ni ialah memberi dia adalah tentang dia kata mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Betul kan? Betul juga Ya. Okey. Saya buat 6 TP di sini. Ya. Okey, 6 TP ni cikgu tengok dalam DSKP. Cikgu ada di DSKP tak? Apa ada di DSKP? Kat sekolah. Okey, saya semua ada dekat dalam laptop ni. Okey Saya tunjukkan di SKP sekejap ya. Di SKP. Okey cikgu ya.
Okey, kalau di dalam okey, cikgu tak ada, tak nampak juga Sekejap. Nak tunjukkan di SKP kan sini tak boleh tidak ke sini? Sekejap ya, sekejap sebab stop sharing yang ni, saya ambil di SKP je ya. Sekejap. Rasanya boleh kot. Ni di SKP dia. Nampak cikgu? Nampak tak? Nampak tak cikgu? Nampak. Okey. Inilah di SKP dia. Cikgu tengok sini ya. Kemahiran dia. Baik untuk membaca. Bertutur ya. Mendengar dan bertutur tadi tu. Yang 1.1. Ni ada ni. Ada 6 ni. Tengok sini. 1.1 cikgu tengoklah. Dia mendengar bertutur kan. Okey, budak ni boleh tak yang satu ni? Kalau boleh satu, cikgu tik korang petak nombor satu. Kalau nombor 2 pun dia boleh, tik nombor 2. Kalau dia boleh nombor 3, tik nombor 3. Ya, kalau dia boleh nombor 4, dia boleh mengecam sebutan, memahami, beri respon. Dia boleh, tik juga nombor 4. Ya, kalau nombor 5, tak boleh. Nombor 6, dia tidak boleh. Jadi, kalau dekat-dekat situ, cikgu buatlah dia punya, apa sebab tindakan cikgu kena ubah suai. Okey ya. Baik, katalah ni. Okey, borang ni nampak tak? Nampak? Okey. Kalau cikgu kata boleh, baik. Cikgu tik dekat situ. Ya, cikgu tik. Baik, budak Aisyah ni dia boleh. Ya, kemahiran TV1 dia boleh. Okey. TV2 pun dia boleh. Okey. TV3. Okey, dia pun boleh. Okey, TV4 dia boleh. Tapi dalam TV5, 6 dia tak boleh. Cikgu catat kat sini. Perlu apa? Okey, perlu buat nota ni. Perlu bahan lain katakan. Contoh macam tu. Apa je perlu bahan lain? Sediakanlah. Okey. Kalau budak yang ni semua boleh. Katakan ya, dia semua boleh. Ya. Budak yang kedua ni semua boleh. Cikgu tandakanlah. Borang ni cikgu kena siapkan, cikgu print dan cikgu bawa semasa cikgu mengajar kat dalam kelas. Katakanlah sampai TV6 pun dia boleh. Baik, apa tadi TV6 tu? Baik, TV6 dia mendengar, mengecam sebutan, memahami. Ni cikgu boleh nampak tak ni? Nampak. Nampak ya? Dan memberikan respon bertutur semua ni boleh. Buatlah 6. Tak apa. Ya? Baik. Kalau kita tengok kat sini bawah dia, kita tengok, saya dah buat tarikh. Bila kita buat, katalah cikgu buat tarikh pada hari ini. Okey, 24, okey, stroke 9, stroke 2021. Baik, bahagian cikgu gunakan apa? Lembaran kerja. Ataupun cikgu gunakan modul. Ulanglah. Tulis. Bila orang datang tengok, cikgu buat ni, apa bahan cikgu gunakan? Dah ada kat sini dah nampak. Senang tak? Ni eviden dia pun sama ya? Ya, tarikhnya ada 19, saya buat lembaran kerja modul lah. Dan untuk yang sini lah tadi. Senang tak? Senang kan? Dan lisan yang kedua pun sama juga. Ni lisan yang kedua. Okey, 1.2.1 pun sama juga. Ya, cikgu boleh buat. Saya memang buat sebab saya tu kata cikgu Fazura, saya banyak gunakan ICT. Ya, senang. Jadi cikgu kalau tak ada pun cikgu print borang kosong. Cikgu tulis dengan tangan pun boleh. Nanti saya share dengan cikgu Rusmati borang dia. Orang yang pertama dapat, sekolah yang pertama dapat. Boleh ya buat saya? Baik. Itu juga dengan borang bacaan pun sama juga. Ya. Saya kecilkan yang ini, ambil borang bacaan pula DVD bacaan. Okey. Nampak tak cikgu? Nampak. Boleh nampak ya? Tu saya bagikan. Ini kemahiran membaca. Ya, kemahiran membaca. Sama juga saya letakkan tarikh, eviden dia. Kalau kemahiran membaca, kata cikgu buat tarikh hari ini,
24/9/2021. Cikgu gunakan bahannya ialah kad bacaan. Dah selesai dah. Cikgu buatlah bagi budak membaca. Kalau bacaan, kemahiran apa? Tengok ya. Kita tengok di SKP tentang bacaan. Cikgu boleh nampak ke? Ini? Boleh. Boleh ya? Ini dia kemahiran membaca. Tengok 1 hingga 6. Yang mana? Dia kalau 1 boleh, tikkan 1. Kalau 2 boleh, tikkan 2. Kalau part yang 3 pun dia boleh. Buatlah. Ya? Sampai ke 4 ke 5. Oh, dia tidak boleh. Kata dalam bentuk tahap hukum. Mana kena apa yang patut kita buat kat situ. Ya? Ni. Cikgu yang ajar budak, cikgu tahu. Ya? Ni. Boleh cikgu ya? Boleh? InsyaAllah. Sama kan? Okey. Nampak semua orang tadi ya? Boleh nampak tak? Nampak. Itu dah tulis. Sama juga dengan kemahiran menulis. Menulis pun sama juga saya buat. Ini penulisan. Nampak cikgu ya? Nampak. Ni penulisan. Pun sama juga. 3 ni penulisan cikgu ya. 2 bacaan, 1 lisan. Kalau penulisan cikgu nak buat karangan kata hari ni. Tengoklah bahan apa yang cikgu gunakan. Ya, terus tarik kat sini tulis. Senang cikgu. Catatannya murid ni hanya dapat kita kuasai TP3 je. Bolehlah kat sini. Ya. Nanti buat catatan kat sini bawah ni. Tindakan susulannya apa? Okay, kita nak buat kat sini. Bolehlah kat sini kosong bawah ni. Terpulanglah pada cikgu nanti. Saya rasa senang je kan. Benda dah ada ni. Ya? Ada perbezaan Puan Salmah yang kami guna borang transit. Satu kemahiran tu dia tak ada TP sampai 6. Dia keseluruhan. Kan? Jadi borang ni nampak tersusun lah sebab dia ada 6 tahap tu. Ya, betul. Ada 6 tadi kita nampak. Jadi nanti bila kita isi, tapi benda ni sama tau dalam KMPBD nanti tau. Dia sama sebab dia ikut SKP. Kalau budak A ni penulisannya cikgu dah tengok dah, boleh dapat dah. Nanti cikgu totalkan lah buat rata. Jadi mudahlah kita nak nilai sama ada murid tu dapat TP 6 atau tidak kan Puan? Betul. Dan kita pun ada bukti. Kalau lah kata PD datang tengok, mana buktinya? Inilah buktinya, ini yang saya buat. Tapi dia kena rajin lah, print, photostate banyak sikit, ya, kadang-kadang ikut kemahiran kita mengajar. Sekarang ni dah minggu yang ke-31 ni, PDPR kan? Makna dah banyak dah masa saya dah tepal lah ni, bahan ni. Ya? Okey, baik kita balik. Okey, cikgu boleh faham tak 3 borang ni? InsyaAllah boleh. Kita sama share kan borang ni? Nanti kan saya share dekat Ros ya. Okey. Okey, boleh. Baik. Okey. Jadi tadi bagaimana? Okey. Kita nampak ya? Okey, nampak. Okey. Jadi macam mana pun perlu kreatif ya. Jangan suruh cikgu perlu kreatif. Macam mana pun nak buat borang lah. Saya buat semikir saya duduk. Borang kata cikgu Lentan. Sama buat apa? Saya senang buat borang untuk. Oh, ya bagus ni kata dia. Yalah, kita duduk tu kita kreatif. Kita ada borang ni, kita dah tahu ni. Mengesah perkembangan kita dah boleh buat. Kenapa kekuatan dah boleh buat. Mengetahui kesanan dah buat. Kita rancang pun dah boleh buat. Ya, kita boleh ubah soal. Kalau katanya kita biasa menyoal je soal jawab ni, kita ubah pula supaya budak-budak dengan cara musik pula ke. Gunakan video ke. Kan? Ambil kata sulat. Apa-apa pun kita perlu kreatif. Ya, kreatif menggunakan borang. Ni dia ini projek yang kita bolehkan. Ya, soal jawab, persediaan sebaya, persediaan sendiri, saya semak yang saya bagi tadi tu. Boleh juga dijadikan rekod anekdot. Ya. Okey, jadi pematang kita pandang dia pun kita dah boleh tengok dah. Kalau nombor 1 tu, TV1 tu cara pandang pun dah boleh tengok dah. Ya, kita dah boleh tick. Ya. Baik. Okey, saya ambil satu lagi ni. Baik, perlukan panduan.
Jadi bila kita nak buat PPD dalam kelas, kita kena tentukan kaedah dia. Soal jawab, membaca, nak suruh kita masih sajak ke, nak suruh bersyair ke, baca petikan ke, terpulanglah. Okey. Dan bila kita dah ada semua tu, orang pun dah ada, kita laksanakan pentadsiran tersebut. Okey, kamu baca ni kamu baca yang ini, kamu baca yang itu. Jadi tentukan tahap penguasaan. Bila budak dah baca, budak ni boleh tahap tipe 1 dia lepas, 2 lepas. Tengok. Kalau dia tak lepas sampai 3 je, apa budak buat ni? Budak ni. Kena panggil dia ke depan ke seorang kan? Itu terpulang cara cikgu. Cikgu tak apa ni cikgu. Okey. Jadi, 2 isu yang besar dalam pelaksanaan PBD ialah pelaksanaannya mesti ada senarai nama, mesti ada kaedah dia, mesti ada instrumen dia. Ini bukan elemen dividen ya. Okey. Baik, ini dia. Saya nama mesti ada. Kaedahnya mesti ada. Instrumennya tu borang lah tadi. Borang transit tu kita gunakan. Kemudian kita nak buat tahap penguasaan dia ataupun selebrasi, sediakan bahan dia. Kita nak uji budak. Sediakan bahan dia, itu kita namakan evidence. Boleh tak rasanya cikgu Rosmada, cikgu lain setakat ini? InsyaAllah. Senyap je, yang lain senyap je. Saya risau ni, saya cakap. Jadi, ini semua dalam buku tu lah tadi. Saya dah cakap pada awal tadi ya. Melalui PPD, guru dapat mengesah pengetahuan sejak ada murid, mengesah perkembangan, kenal pasti, kebesaran. Ini cikgu boleh baca dalam buku. Okey. Nanti saya nak tunjukkan cikgu bagaimana cikgu nak mengajar ni. Ini dia instrumen yang kita gunakan. Kertas soalan ujian, soal didik, lembaran kerja, standar semak. Yang senang cikgu gunakan standar semak sebab boleh buat secara berterusan hingga hujung tahun. Soal sidik ni kalau katalah budak tu tak boleh sangat, kena buat soal sidik. Mengapa agaknya dia cacat dalam mulutnya ada cacat ke, kita tak tahu. Budak ni. Okey. Ini dia pentadsiran. Cikgu ada tengok tak ni? Murid dengan guru, murid dengan murid. Murid dengan guru ni cikgu soal dia jawab tak? Murid dengan murid dia bercakap tak dengan murid-murid? Dia ada buat perbincangan tak? Kemudian kita bagi bahan, dia boleh bercerita tak dengan bahan yang kita beri tu? Ini dia, 3 kaedah dia. Ini banyak. Ini dia kemahiran lisan yang boleh kita buat cikgu. Ini yang saya kata tadi, instrumen dia tadi ni. Buat borang, kemudian kalau bacaan kuat, apa bahan yang cikgu buat untuk bacaan kuat? Evidence dia. Borang dah ada ni, apa bahan dia? Biasa kita guna teks petikan dengan buku. Teks lagi. Lembaran petikan bacaan, betul tak yang tercetak kan? Ya. Okey, kalau bentuk syarahan kita bagi apa? Bahan juga kan? Bahan. Lembaran kerja ke, teks tulis kat bawah tu nanti, kat bawah borang tu. Kalau perbahasan kita bagi apa? Apa boleh? Gambar pun boleh. Tajuk besar pun boleh. Kad perkataan pun boleh. Kan kat sini. Bercerita, ini dia senang. Bagi gambar bersiri ataupun gambar tunggal. Evidence dia, itu kita panggil evidence dia. Baik, perbincangan pun sama juga. Apa dia Ros? Kalau boleh bagi untuk perbincangan. Petikan kan? Bagi satu tajuk. Bagi satu tajuk. Pandai. Siapa lah jawab. Tak kenal lagi. Tak nampak gambar dia. Okey. Ya, okey. Terima kasih cikgu. Hafazan. Kita pada bahasanya syair ni. Syair ke sajak. Murid-murid hafal. Kita boleh bagi petikan. Baik, temu bual ataupun dialog boleh juga bagi lembaran kerja yang ada dialog. Soal jawab, petikan teks kita beri petikan, itu kita
punya bahan. Nyanyian tentulah dia punya, sama ada gunakan video ke, muzik ke, ataupun yang ada kertas yang ada seni kata lagu. Ada muzik dia. Itu kita punya bahan dia juga. Untuk deklamasi sajak, apa yang boleh kita gunakan? Petikan sajak. Kan? Betul tak? Okey. Ni mendengar dan berdasarkan desain ni kita boleh gunakan video. Gunakan komputer pun boleh kita, ataupun kita dengarkan saja murid boleh beri respon. Contohnya nak buat apa? Siapa boleh tahu dalam kemahiran bahasa ada satu kemahiran ni, mendengar dan beri respon secara lisan. Kita baca petikan, murid dengar. Lepas tu murid beri respon. Bahannya ialah petikan bacaan. Jadi cikgu kalau rajin cikgu yang ujung buat bahannya, tulis tik. Bacaan buat, katakan contoh bahannya ialah petikan bacaan. Dah ada bahan dia. Inilah dia punya evidence ni. Jadi orang tanya, cikgu pakai apa cikgu untuk baca kuat ni? Petikan bacaan. Mana dia? Ni. Kalau boleh sertakan sekali lah, buat file cikgu, masukkan sekali. Ya? Setakat ni faham tak? Boleh Kemahiran lisan ni boleh? Okey, jelas pun. Jelas ya? Okey, kata nak bagi bercerita, katalah cikgu nak cakap bahan. Apa dia? Okey, kat gambar. Kan? Kat gambar tunggal ke ataupun bersiri. Budak bercerita lah, gunakan gambar tu. Ini lah bahan dia. Video ni adalah kat gambar. Ya? Boleh ya? Kalau soal jawab, okey, cikgu bagilah petikan dialog. Budak kita soal bawa budak balik semula. Nyanyian kita bagilah dia apa? Seni kata lagu. Okey. Kita bagi dia muzik. Okey, dah siap kan? Ini bahan-bahan yang saya tak besar-besar ni adalah evidence dia. Ya? Kalau cikgu rajin, cikgu buat kat ujung. Bila sampai masa kan, cikgu buat je. Boleh cikgu ya? Rose dengan geng-geng lain? Boleh ya? Faham tak ya? Itu saya cakap seorang ni. Ada. Okey. Ini dia. Kalau bacaan senang. Bacaan pun lebih kurang dengan cara lisan juga. Lisan dia soal jawab, cuma bacaan dia membaca kan. Ya. Baik, pentafsiran secara bertulis. Ingat ya, 3 saja pentafsiran kita ya, lisan, bacaan dan bertulis. Ini dia. Puan Salma, ada tu nak tanya tu. Okey, apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Puan. Saya Cikgu Nolaili. Okey. Kalau kita bagi budak tu suruh dia bercerita tapi dia melihat buku, itu kategori membaca ataupun lisan? Ya, apa dia? Dia nak apa jadi kan? Boleh. Okey, saya kan ajar murid kelas dia agak belakang. Okey. Untuk tengok effort dia orang, saya suruh dia orang bercerita. Okey. Tapi untuk dia orang bercerita tanpa melihat buku tu tak boleh. Maksudnya dia akan tengok buku lah untuk bercerita tu. Tak kategori lisan ke kategori Lisan pun boleh. Bacaan pun boleh. Kalau bacaan dia akan baca ni petikan tu kan. Kalau lisan tu minta dia berceritakan semula. Kemudian sudah baca. Dah baca tu, okey kamu ceritakan semula. Tu dia katakan lisan. Jadi bahan dia petikan bacaan. Okey. Ya, kita suruh baca dulu. Baca, okey, apa dia faham? Cuba kamu ceritakan semula. Dia dah ceritakan lah balik. Ya, maksudnya boleh lah kemahiran baca dan lisan. Ya. Terotik kat situ cikgu masa tu juga cikgu tik. Masih berlaku dalam kelas, senang ya. Okey. Karangan sama. Okey, karangan pun boleh. Nanti karangan cara dia macam mana? Cikgu buatlah karangan apa yang cikgu nak. Dia sediakan bahan. Ni ada dia punya cara-cara dia. Dia boleh sediakan bahan, cari maklumat, dia boleh menerangkan, dia boleh mengaplikasikan idea. Dalam penulisan ni ada cikgu. Cikgu ambil tadi sudah share kan.
Ya, ya, ya. Dalam penulisan tadi kan, dalam penulisan tadi cikgu tengok dekat situ. Kalau kat karangan, cikgu tengok dalam DSKP penulisan tu apa dia nak. Ya, kalau buat latihan tulis apa dia nak. Kat situ ada semua. Ya, tapi macam mana pun mesti rujuk penulisan. Mesti rujuk DSKP penulisan tu. Ya. Apa-apa benda ni yang kat sini yang saya tulis ni untuk pentadbiran bertulis, tengok dalam DSKP dia punya kemahiran. Ya. Jangan lupa itu yang kita rujuk. Jangan cikgu pening ni sebab cikgu kena fikir. Apalah benda ni, ya. Okey. Bila dah sudah besok kita nak berikan dia TP berapa yang terakhir. Kita tengok ini dia. Ni yang permatan yang terakhir sekali besok. Ya. Kita tengoklah budak ni ada ke sikap dia macam mana, boleh kerjasama, boleh bertolak ansur ataupun mementingkan diri, ya. Perlakuan dia sopan santun, bercakap dengan kawan, amalan terbaik yang dilakukan. Ni maksudnya nilai murni ni tadi. Ya, kalau gunakan kemahiran literasi komputer, tengok dia gunakan macam mana, step dia okey tidak, kemahiran mereka cipta yang dia pandai masukkan itu, masukkan lagu, masukkan bunyi, buat itu, buat ini boleh. Cikgu bolehlah bagi TP yang terakhir ni. Ni pemerhatian daripada 3 yang khusus tadi tu. Ya. Jadi rujukan utama ini. Inilah kitab kita sebenarnya. Cikgu-cikgu sebenarnya masuk kelas mesti bawa DSKP ni. Dia tidak banyak. Semua cikgu ada tak di DSKP? Adakah guru PM? Setiap tahun berbeza di DSKP dia kan? Sama tak Ros? Tak sama kan Ros? Tak sama. Lain sama. Jadi Cikgu Rosmati pastikan setiap guru PM masuk ke kelas, bawa DSKP ni dengan borang tadi. Letak dia punya bawah borang tu tadi. Dia senang kita nak rujuk. Saya memang guru saya bawa DSKP dalam kelas. Kalau Puan Nurita datang, cik boleh dia tanya, mana DSKP katanya. DSKP ni merupakan kitab kita sebenarnya. Ya? Sebab dia tak mahu kita menilai budak tu secara maya, secara fikir-fikir tak nak. Ya? Kalau tak, sekejap saya tak pernah ada Google ni. Ya. Okey. Baik. Okey, sekarang saya dah kongsi satu idea untuk PPD. Ada nak tanya tak tentang PPD ni sebelum saya masuk cara mengajar? Tak faham cikgu tanya ya. Pertama tadi saya kata apa? Senang cikgu. Yang jadi shortcutnya mesti ada borang transit. Siapkan memang. Ya. Saya dah bagi banyak. Nanti saya share dengan Puan Rosmati nanti cikgu tengok. Ya. Ada cikgu nak bertanya ke? Saya boleh jawab sebelum kita pindah ke yang lain. Senyap dia Ros. Lain tu faham ke tak faham ni? Dia orang faham tu. Apa penuh kusyuk. Tadi cikgu jangan streskan otak cikgu ya. Cikgu jadi release saja. Relax saja. Cuma ada bahan kita senang itu saja. Sebenarnya pasal makan situasi kami sekarang ni sebenarnya kami takut nilai nak bagi TP 6 kat murid kami sekiranya evidence itu tak kukuh. Itu masalahnya. Jadi sekarang ni kita kukuhkanlah. Ya, itu kita kukuh. Tengok di SKP tu. Maksudnya di SKP tu sangat penting lah. Ya, di SKP membantu cikgu menilai murid. Dia SKP amat penting. Kalau cikgu buat projek buku skrip ke, ya, kalau dia dapat akhirnya dia dapat menerangkan, dia dapat menghasilkan sebuah buku skrip yang cantik, kenapa kita tak boleh bagi TP 6? Saya akan bagi penat hasil lelah dia tu. Dia boleh menerangkan, dia boleh cari dalam maklumat dalam komputer, dalam Google kan. Dia boleh hasilkan sebuah buku skrip yang cantik, orang lain boleh pakai, boleh gunakan, cikgu pun boleh faham. Kan boleh bagi TP 6. Apa sama lagi satu nak tanya kan, untuk murid TP 6 ni kita nak fokus kepada murid tertentu ke atau kita beri peluang pada semua? Beri peluang pada semua. Oh ya? Beri peluang pada semua. Kalau sampai dia tersekat dekat TP 3, kita buat tindakan kita. Sampai dia dapat naik. Jangan kita tinggalkan aja budak tu. Kalau
Kalau budak tu sampai tersekat dekat TV 4, TV 5 dia tak boleh. Kita cakap kamu ni boleh kena macam ni, buat macam ni lagi. Besok dia kena tengok, ya boleh tak? Mungkin besok dia tengok, dah lepas pun dapat TV 4. Oh, maksudnya kita kena sering bantu murid tu. Saya bantu. Jangan biarkan sampai TV 3 sampai dah hujung tahun, ya ke? Budak kenal huruf pun dah dapat TV 1. Ya, kalau bagi murid tahap 1 dah kenal huruf tu pun dah boleh dapat TV 1 dah. Lepas tu bila ayat mudah dah dapat TV 2. Dia boleh gunakan ayat yang panjang. Dah TV 3. TV 4 dia dah boleh buat karangan pendek. Dah dapat dah. TV 5 dia dah boleh buat sebuah karangan yang cantik, yang tata bahasa dia betul dan tanda bacaan dia betul. Dan kalau yang TV 5 tu dia dah tak ada yang salah dah. Ya, kita baca pun sedap, budak-budak pun faham. Tak dapat dah TV 5. Boleh ya? Masalahnya sekarang sekolah saya tu ramai yang masih lagi berada di TV 2. Jangan main. TV 2 itulah itu yang kami kena buat program ni supaya insyaAllah pada November nanti kita dapat atasi masalah tu lah. Kita dapat kalau naikkan, TV 2 tu dah masuk ni kelas khas tu. Itulah kebanyakan tu murid pemulihan lah. Boleh buat. Gunakan balik DSKP tu, gunakan balik borak instrumen tu dan evidence. 3 perkara tu cikgu, instrumen, evidence, DSKP. Pegang. Kalau cikgu tak pegang tu, cikgu akan berada dalam maya. Kenapalah budak ni? Kenapalah budak? Cikgu jangan takut cikgu. Bagi TV budak jangan takut. Siang budak tu. Sampai hujung tahun masih ada TV 2 lagi. Nanti mak dia kata, kat rumah lancar dia membaca. Kita cakap apa? Elok laju je saya ajar. Kan dia cakap apa? Assalamualaikum Puan. Nak Ya, tanya. Saya Nurdiana. Nurdiana, ya. Saya nak tanya kalau untuk murid tahun 6, adakah kita boleh beri mereka TV 6 pada pertengahan penggal? Maksudnya tak payah tunggu sampai hujung tahun. Kalau boleh di pengatangan penggal tu, biasanya TV 5. TV 5 lah sebab kita tak habis lagi kan mengajar. Banyak lagi kemahiran-kemahirannya lagi. Oh, okey. Terima kasih. TV 4, TV 5 tu boleh. Sebab kita banyak lagi. Kita tak tahu lagi. Mungkin di ujung tu adalah tiba-tiba dia down. Tak faham pula. Kan? Jadi kita kena pantau. Itu saja. Tapi masih ada catatan. Itu saya memang galakkan rekod. Saya bina rekod-rekod ni. Senang bagi guru saya nanti. Lepas ni saya akan bagi pada guru saya. Okey, betul lah Kota Warisan ni. Orang kamu dapat. Guru saya pun tak dapat lagi. Fresh lagi semalam saya baru buat. Saya fikir macam mana saya nak tolong cikgu saya ni kan. Itulah guru saya tengok. Okey, sama orang ni. Okey. Tak apalah. Okey, ada cikgu yang nak ditanya. Mungkin saya boleh faham atau saya terangkan ataupun kita boleh kongsi. Kita share sedikit ke ilmu. Sebab saya cakap tadi kan saya bukanlah pandai antara yang terpandai. Saya pun belajar. Saya pun biasa tanya Puan Norita, PPD, betul tak Puan? Betul tak Puan? Saya memang selalu tanya. Pasti kalau senyap tu faham kot. Boleh Ada apa-apa nak ulang ke? Nanti saya share bahan ni dengan Puan Ros Ya Ros? InsyaAllah. Okey, boleh. Nanti lepas tu share dengan kawan. Okey. Saya nak cuba ambil contoh RDS ya. Cikgu tahu tak? Cikgu tak boleh mengajar fokus pada tata bahasa dalam masa satu hari. Cikgu pernah dengar? Dah diberitahu dah. Dia kena selitkan, betul tak? Sisipan lah. Dia kena sisipan. Okey ya, saya bagi contoh. Contoh satu ya. Yang ni cikgu boleh nampak tak? Saya bagi contoh RPS. Nampak tak? Nampak. Nampak? Okey, dia tengok ya. Saya nak mengajar tentang membaca, tapi saya selitkan tata bahasa saya itu bentuk kata ya. Bentuk katanya apa? Dalam standard pembelajaran saja ialah kata ganda berentak. Nampak juga selitkan.
Ya, ini sebab TR25 kami lain sikit. Cikgu jangan terkejut ya. Kami lain sikit dia punya apa ni? Apa ni? Format dia lain. Dia tak sama cikgu lain. Tapi ini yang sama. Ini sama ya. Ambil sendak kandungan dia apa, ambil aspek tata bahasa apa. Ini kita kata kemahiran sisipan kita. Okey, apa yang saya nak cakap di sini ialah apabila cikgu mengajar, cikgu tak boleh fokus pada tata bahasa. 1 jam ambil tata bahasa. Okey, hari ni kita ajar gerakan berentak je sampai habis. Tak boleh, ya. Kita masukkan dalam kemahiran asas yang kita ajar. Sebab kita mengajar 3 cikgu. Lisan, bacaan, penulisan. Dalam teks yang terkini, buku tahun 5 tu tengok ada seni bahasa, ada tata bahasa. Jangan itu dijadikan kemahiran wajib. Memang tidak boleh. Sebenarnya memang tidak boleh. Okey ya, saya ada nak sharing cikgu ya. Saya gunakan kemahiran ni dalam satu PowerPoint saya. Ya. Okey, yang ni cikgu nampak tak ni? Boleh nampak tak? Nampak. Bahasa Melayu tahun 5 kan? Tahun melawat picture. Okey. Kemahiran yang saya nak fokus ialah 3.2.3 ni kemahiran Melayu. Itu macam tak mengemak dan segala bahan yang dibaca, dilihat dan didengar. Okey, saya nak fokus kepada itu. Ya? Baik. Okey, yang ini saya nak fokuskan. Okey, tahun melawat Malaysia, muka surat berapa tu ada dalam teks tu. Saya tunjukkan gambar. Yang ini kita katakan kemahiran lisan. Cikgu boleh buat PBD lisan dekat sini. Ya, murid akan bercakap, memberi respon, memberi makluman. Ni cikgu boleh buat. Ni apa? Saya buat. Nampak cikgu Nampak ya? Okey, budak boleh berkomunikasi. Okey, ini kemahiran lisan kita boleh gunakan. Tengok lisan kita kan tanya, burung makan apa semua. Kalau merentasi ke kurikulum, apa kat sini sebenarnya? Subjek apa? Apa boleh jawab? Bagilah mengajar BM kita ada merentasi kurikulum kan? Subjek apa? Sains kan? Alam sekitar. Ya. Subjek. Subjek. Sains kan? Ya, sains. Lagi? Civic. Ini. Boleh. Ya. Kalau pendidikan agama pun boleh. Sayangnya haiwan. Haiwan apa kita perlu sayang. Ya. Okey, budak akan beri pendapat. Di sini cikgu boleh dapat TV berapa kat sini nanti. TV 1 cikgu tanya, ini gambar apa? Oh, bunga raya dah dapat dah. TV 1 dia dah kenal. Okey, ya, lagi apa yang kau nampak? Dia akan cerita semua, dia boleh lah cikgu ya. Baik, yang saya akan katakan tadi, bagaimana nak menerapkan kemahiran sisipan tata bahasa itu dalam cikgu punya kemahiran yang cikgu nak ajar. Okey, nampak cikgu sini ya. Ini saya bagi. Ini saya nak buat karangan tadi kan. Kemahiran saya adalah membina karangan. Okey. Cikgu sisipkan dalam cikgu punya petikan. Sama cikgu menerangkan ni. Baik, ada tak perkataan yang boleh kalau kamu nampak kata gandaan? Kalau kata tak ada, tengok pada petikan yang kedua. Kita cuba masukkan. Ya. Kalau dekat sini pun rasa saya ada boleh. Dekat sini. Ya. Makanan tradisional, apa lagi saya tengok tadi? Okey, makanan tradisional contohnya kuih muih, kan, pasembu. Lagi apa tanya budak? Saya pada pasembu, apa lagi makanan yang terdapat? Budak akan cakap kuih. Cuba kamu gandakan kuih muih. Dah dapat kata ganda dah, ya. Baik, kita bagi petikan. Tengok kat sini. Kalau cikgu nak masukkan ayat aktif pun boleh, ayat pasif pun boleh dekat sini. Kat dalam petikan yang cikgu sediakan. Itu kita katakan kita sisipkan kemahiran tata bahasa dalam kemahiran yang kita ajar. Dalam kemahiran penulisan, kemahiran lisan. Boleh cikgu ya? Faham tak? Boleh ya? Ke saya salah? Boleh. Kan? Dan saya langsung pun cikgu boleh masukkan juga kemahiran imbuhan. Sisipkan imbuhan. Melawat. Apa perkataan dasar dia? Lawat. Melawat. Dah boleh. Ya? Okey ya? Jadi cikgu daripada tata bahasa dah masukkan beberapa perkataan kat sini. Dah boleh dapat. Okey, yang kedua katakan ya,
Dah boleh nampak tak apa yang kamu nampak? Kata nak tanya. Tanaman, kalau kita gandakan jadi apa? Budak akan jawab. Tanaman. Buah, apa kata ganda sini yang aku nampak? Buah-buahan nampak tak cikgu? Masuk tak ke kemahiran tadi? Kata ganda tadi. Ada. Masuk tak? Masuk kan? Sayur-sayuran kata ganda. Betul? Buah-buahan. Dah budak dah faham dah. Ya, kita tak bolehlah cakap kita murah satu hari. Okey, 1 jam mengajar tata bahasa. Kata ganda tak payah. Tak boleh cikgu sebenarnya. Kita kena sisipkan kemahiran. Sebab dia pangkal dia 5 kan. 4 dengan 5 kan. Betul tak kemahiran dia? 1 lisan, 2 bacaan, 3 penulisan. 4 dengan 5 tu tata bahasa. Dan 5 adalah seni bahasa. Betul? Betul-betul. Jadi 4 dengan 5 tu kena sisipkan dalam kemahiran kita tadi tu. Di sini kalau nak cikgu nak tahu, cikgu boleh mengajar bacaan. Cikgu boleh suruh budak baca. Cikgu boleh budak soal. Dah ada video cikgu boleh buat. Itu saya kata tambahan. Macam ni apa dia punya evidence-nya? Apa dia? Slide kan? Bahan bergambar kan? Betul? Dah selamat dah. Serentak cikgu dapat buat lisan dapat, bacaan dapat, penulisan dapat, sekali. Okey. Baik, yang ketiga sini. Nampak tak? Kau tak nak tanya? Okey, kata imbuhan, awalan dan hujung. Apa dia? Awalan dan akhiran. Sini pun ada kan? Dengan kan? Budak dah tahu dah. Banyak budak dapat dah perkataan dekat situ. Ya? Okey. Lagi apa? Kewujudan, ke dengan an. Kalau cikgu nak rajin, cikgu warnakan kat situ. Cikgu warnakan kat situ. Ke, katakan. Cikgu dah masukkan. Sampai mengajar tu, cikgu dia masukkanlah. Okey, ke. Nampak? Okey, ini wan ujung dia. An, katakan. Tak apa cikgu. Cikgu jangan apa? Cikgu jangan pening kepala. Okey, masukkan aja. Masukkan. Okey, ini kita katakan imbuhan, awalan dan akhiran. Nampak tak? Ke, an. Dah boleh masuk kan? Betul tak cikgu? Betul tak Ros? Betul. Imbuhan apitan. Imbuhan apitan itu awal dan ujung. Kata yang diapitnya apa? Tanya kata dasar dia apa? Ujung. Dia tengok budak pernah pandai dah. Ya, tak secara langsung. Jadi itulah yang saya nak tekankan bahawa tak yang Ros dah cakap dulu memang dah tahu. Tu caranya. Inilah cara dia. Kita selitkan dalam kemahiran-kemahiran yang kita ajar. Ya, sampailah akhirnya. Sampai akhir nanti, saya minta budak, ni karangan-karangan ni saya dah buat. Lepas tu saya minta budak buat karangan. Kalau dapat budak buat karangan ni, daripada berapa isi ni, dicantumkan semua. Dah dapat satu karangan yang cantik, tanpa ada salah tata bahasa, tanda bacaan yang betul, susunan format yang betul, dah boleh bagi dah TP5 ataupun TP6. Cikgu ya? Boleh tak faham cikgu setakat ini? Faham. Boleh. Ke ada apa yang nak tanya? Saya rasa cikgu yang ini nampak sikit kan, betul tak? Ada bahan dia. Betul, jelas. Jelas ya? Bagus pun sama. Saya buat yang senang sebab saya pun faham, murid faham, cikgu pun faham. Saya menerangkan kepada murid saya, kata, faham, sama faham. Itu nampak. Jadi, tak sadar langsung, kita dah banyak yang kita masukkan dalam satu kemahiran tu. Padahal kita mengajar kemahiran tadi, penulisan je kan? Itu lebih. Tapi kita masukkan lisan, kita dah masukkan bacaan, kita dah masukkan tata bahasa, sisipan dia, kita masukkan seni bahasa. Kan? Jadi budak pun dapat banyak ilmu. Itu dia dikatakan ilmu bercapah. Kita tak boleh mengajar ilmu fokus. Ilmu tu bercapah. Jadi bila macam ni, kalau rasakan budak tu tak faham lagi, something lah pada budak tu. Mungkin ada kecacatan mata tak menampak ke, ada tekak dia ada something yang tak kena ke. Jadi kita alert lah pada benda-benda tu. Terus mati setakat ni penangan saya terang ke tidak? Sangat membantu, sangat jelas pun sama. Terima kasih diucapkan. Bagi saya lah, tak tahu cikgu lain. Cikgu lain macam mana? Banyak ilmu saya belajar hari ni. Boleh? Boleh. Boleh ya? Lepas. Kadang kita belajar sikit dia kan, tapi kita dapat masuk banyak.
Boleh cikgu ya, saya memang sengaja, ini bahan yang sengaja pada budak murid ni. Dan akhir ini, dan akhirnya, inilah yang saya bagi sengaja tak atas saja. Inilah dia. Budak akan berayat ni pada sini nanti. Kalau semua ni isi ni boleh masuk dalam sebuah karangan, kira data baik. Sebab saya suka mengajar menggunakan bahan ICT. Sebab kita boleh bersoal jawab. Budak pun boleh tengok. Biasanya saya kalau mengajar memang ramailah masuk dia orang tengok bahan ni, budak-budak suka. Budak yang bahan yang budak suka, gambar kartun ke kan. Ini kena nak mencukis serit pun boleh ni. Pas sembuh dekat ni mana banyak. Dia orang faham. Sate kat ni mana. Ini apa makanan apa sate. Sate makanan tradisional siapa. Dia cerita kalau tarian pun sama juga. Ni. Kalau kata ini main apa. Ini main apa. Budak dah dapat dah serit kat sini. Itu dia yang saya kata tadi. Orientasi, kurikulum dapat. Macam ni tarian. Ni tanya apa. Ini tarian apa ni. Dekat negeri mana ni. Ini tarian apa? Ini tarian apa? Ini apa? Budak tu, cikgu tahu. Dia sebut lah. Dah, dapat dah. Di sini masukkan. Ini orang mana? Kaum apa? Dia orang akan ceritakan. Jadi saya tak langsung, cikgu dah dapat jadikan 3 sekali kemahiran dalam PBD. Walaupun pada asalnya kita nombor 1 je kan, betul tak? Ya. Saya pada karangan, nombor 1 je. Kan, 3.2.3 penulisan je cikgu nak buat. Tapi kita dah selitkan lisan, bacaan, dah. Jadi, rasanya Porosmati dan kawan-kawan yang lain, macam mana boleh faham tak apa yang Cik Sama ajar? Cikgu ngajar ni. Sangat jelas. Boleh faham puan. Boleh faham ya, nanti saya bagi tapak template dia untuk cikgu-cikgu gunakan. Ataupun kalau cikgu nak ubah, cikgu ubahlah, terpulang lah. Ikut kata bos panitia tu Puan Rosmati. Saya tak kisah dia Puan Salma. Janji ada bukti. Janji Yang pentingnya bukti dalam bentuk apa pun borang pun tak kisah. Ya, janji tulis tangan pun tak apa. Saya kata janji ada bukti dalam fail masing-masing. Kalau bahan-bahan jenis ni cikgu print aja. Ya, yang penting di pengajian nak sikit nak buatkan, nak siapkan slide tu. Ya, gitu. Duduk tu buat. Dia duduk buat poin yang kadang-kadang nak buat. Saya boleh buat kita nak melayang tu masuk ke boleh. Tapi budak ni melayang. Dia lekon gitu pula. Tak kan? Okey, seronok. Saya kalau ni saya akan tambahkan gambar matahari kelip-kelip tu. Saya akan tambahkan bunyi, sound dia kan. Bagi dia menarik. Boleh cikgu ya? Okey, setakat ini jam 9.59, pukul 10. Kita ada sesama tengok tu yang saya dapur dekat Puan Rosmati tu. Saya dah share dekat grup dah. Itu bagus juga tu. Banyak ilmu kita dapat, boleh kita rencahkan dia dalam kita punya borang transit. Okey, Puan Rosmawati. Okey. Saya stop sharing Okey. Okey, Puan Rosmati, Cikgu Aisyah, Cikgu Nordana, Suria. Okey, Cikgu Asli. Suria kan ngajar SD Salak tu kan? Kan Suria Hasan? Ya, Cikgu Suria kan? Dia dari SK Salak kan? Ya. Ya, betul. Saya tolong jawab. Itulah. Nurlaili dia. Kira Aisyah tak pernah jumpa. Saya tengok nama Siti Suria tu. Suria Hasan ni nama yang sedap. Baiklah. Ya. Puan Rosmawati, saya rasa itu sahajalah perkongsian ilmu pendidikan Bersama pada hari janji ini. saya nak share link kehadiran. Nanti kan bila saya buat laporan PLC, nanti masuklah nama sekali Puan Salma kan? Tak apalah, nanti sharekan Google